Amalan adalah sebab, masuk ke surga adalah musabbab. Rahmat Allah adalah musabbibal asbab. Bila kita beramal, kita tak boleh bergantung kepada amalan kita. Kita tak boleh jadikan amalan kita satu-satunya tiket untuk masuk ke dalam surga. Tapi sesudah kita beramal, kita bergantunglah kepada rahmat Allah yang maha sempurna. Bila seimbang, maka orang mukmin tersebut perjalanan hidupnya kepada Allah jadi betul. Kerana itulah maka ulama tasawuf menggambarkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ini mesti seimbang seperti seimbangnya dua sayap burung kiri dan kanan. Bagaimana burung itu boleh terbang dengan baik apabila kedua-dua sayap seimbang? Maka begitulah seorang mukmin, dia boleh berjalan kepada Allah dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya apabila kedua-dua tauhid uluhiyah dan rububiyah itu seimbang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin memberi penjelasan selanjutnya mengenai tiga hubungan sebab, musabbab dan musabbibal asbab. Itu wajib menjaga tiga hubungan, sebab, musabbab dan musabbibal asbab. Contohnya, obat yang kita makan itu adalah sebab. Sembuhnya penyakit adalah musabbab. Musabbibal asbab ialah qudrat dan iradah Allah atau rahmat Allah yang menyembuhkan. Dan di dalam tauhid, ilmu tauhid dan dalam tasawuf, kita dikehendaki lebih memandang kepada qudrat dan iradah Allah atau rahmat Allah. Amalan adalah sebab, masuk ke surga adalah musabbab. Rahmat Allah adalah musabbibal asbab. Bila kita beramal, kita tak boleh bergantung kepada amalan kita. Kita tak boleh jadikan amalan kita satu-satunya tiket untuk masuk ke dalam surga. Tapi sesudah kita beramal, kita bergantunglah kepada rahmat Allah yang maha sempurna. Jadi, tanda seseorang itu bergantung kepada sebab. Misalnya bergantung kepada amal. Ibnu Athaillah ada menyebutkan dalam kitabnya Hikam, min alamati i'timadil alal amali nuqsanur raja inda wujudi zalali. Sebahagian daripada tanda yang menunjukkan seseorang itu bergantung pada amalannya, tidak bergantung pada rahmat Allah, ialah kurang sifat pergantungan hatinya kepada rahmat Allah ketika berlakunya sesuatu kejahatan. Contohnya tuan-tuan, kita berlaku betul-betul. Tak salah saya berlaku pada tahun 60. Masa itu tahun 60 saya belajar di Kolej Islam Kelang. Tahun 2 saya belajar di Kolej Islam ni 5 tahun. Dari 59 sampai akhir 62. Ketika itu keluar di dalam Sahabah berita yang mengejutkan. Seorang imam di Masjid Jami' Setamat menetak anak perempuannya dengan parang sehingga mati. Kerana anak perempuannya itu selalu berdua-duaan dengan seorang pemuda duduk di depan gate rumah. Ayahnya sudah bagi nasihat, dia tak peduli. Jadi satu hari
Satu malam mungkin lepas isyak ni, si ayah ni dah tak sabar, ambil barang tetap mati. Ini berita tu hebat ni, berita gempar dalam sahabat. Akhirnya apa itu imam ni bila dibicarakan dia kenakan penjara 7 tahun. Jadi kenapa imam itu membunuh anak? Kerana dia bergantung kepada amal. Anaknya yang berdoaan itu dianggap ahli neraka semata-mata. Jadi kurang sifat bergantungannya kepada rahmat Allah. Andainya imam ini bergantung pada rahmat Allah, dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia hanya nasihat pada anaknya saja. Ini tanda ya, kurangnya bergantung pada rahmat Allah. Min alamati i'timadil alal amal. Sebahagian daripada tanda yang menunjukkan seseorang itu bergantung pada amal ialah kurangnya pergantungan pada rahmat Allah ketika berlakunya sesuatu kesalahan, sesuatu dosa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, manusia yang banyak amal dan amalnya terbaik ialah Rasulullah. Rasulullah tidak bergantung pada amal. Dalam sebuah sabda, Rasulullah menyebutnya, Ana a'rafukum billah wa ashuddakum khawfan minhu wa ma adri ma yaf'alu bihi wala bikum. Aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Makna paling takut, Nabi paling taat, paling banyak beramal, dan amalannya terbaik. Tapi di hujung itu Rasulullah tutup dengan sabdanya, wa ma adri, aku tak tahu, ma yaf'alu bi, apakah yang Allah akan lakukan ke atas diriku di akhirat nanti. Masukkan ke surga, ke neraka, aku tak tahu. Ini berarti Rasulullah tidak bergantung pada amalan dia, tidak bergantung pada kedudukannya. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin, ketua segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Orang yang paling, makhluk yang paling mulia, disayangi oleh Allah. Dan amalannya terbaik. Tentunya paling ikhlas. Tapi Rasulullah tidak bergantung pada amal. Sebab itu dia berkata, aku tak tahu nasib aku di akhirat nanti. Dimasukkan ke surga, ke neraka, aku tak tahu. Lalu Nabi sambung lagi, aku juga tak tahu nasib umat aku nanti. Walaupun kamu semua beriman, aku tak tahu nasib kamu di akhirat. Dimasukkan ke surga, ke neraka. Jadi ini menunjukkan bahawa Rasulullah bergantung pada rahmat Allah. Bagaimanapun kita mesti ingat bahawa Rasulullah tetap beramal bersungguh-sungguh. Paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis lain, tuan-tuan, yang mengukuhkan lagi maksud ini. Sebuah hadis Nabi ucapkan ketika dikerumuni oleh ramai sahabat. Tiba-tiba saja Rasulullah bersabda, La yanju akhadukum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala na'am wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Maksudnya, seseorang kamu tidak akan selamat daripada siksa neraka disebabkan amal-amal solehnya. Lalu sahabat yang mendengar bertanya, Wala anta ya Rasulullah.
Adakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Tidak selamat daripada api neraka kerana amal-amal solehmu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, na'am, iya, aku juga begitu. Kecuali apabila Allah telah meliputkan rahmatnya ke atas diriku. Jadi ini bermakna Rasulullah bergantung pada rahmat Allah lebih berbanding dengan pergantungannya pada amalannya. Walaupun Rasulullah memang banyak amalnya terbaik, Rasulullah tetap bergantung pada rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bergantung pada rahmat Allah ini berasal daripada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah yang maha sempurna. Daripada Rabbun jadi rububiyah. Oleh kerana Allah itu maha sempurna, maka Allah lah tempat pergantungan hati kita, tempat harapan hati kita sepenuhnya. Sedangkan amalan itu adalah makhluk. Itu keterangan ini bukan saya yang menerangkan, dalam kitab-kitab ada. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat 58 surah Yunus. Tuan-tuan cuba tengok nanti. Kalau tak silap saya, ayat 58 surah Yunus. Ini ayat Quran yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Bila kita beramal, tuan-tuan, bila kita beramal, ada orang yang bergantung pada rahmat Allah, ada orang yang bergantung pada amal. Yang bergantung pada rahmat Allah itu yang betul tauhid rububiyahnya. Yang bergantung pada amal, dia tak betul kepahaman tauhid rububiyahnya. Jadi dalam ayat 58 surah Yunus ini, Allah bentangkan kedua-dua kumpulan ini. Yang pertama, bila mereka sudah berjaya beramal, mereka bergantung pada rahmat Allah. Yang kedua, bila sudah beramal, tetap bergantung pada amal. Jadi ayat ini bermaksud, ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, supaya umatmu itu berasa suka dan gembira disebabkan mereka menerima berbagai kurnia dan rahmat Allah setelah mereka beramal. Itu adalah lebih baik. Wa khairun, itu adalah lebih baik. Kalau begitu adalah yang terbaik. Berbanding dengan orang yang beramal, bergantung dengan amalannya. Wa khairum mimma yajma'un. Mimma yajma'un itu apa yang mereka kumpul, artinya amalan-amalan baik yang mereka kumpul. Tapi turunnya ayat ini, tuan-tuan, ada latar belakang sejarah. Kalau latar belakang sejarah ini kita ingatkan lagi terang. Semasa di Madinah, sesudah aman, tentera Islam sudah dapat menawan banyak daerah di semenanjung tanah Arab. Keadaan dah aman. Biasalah ya, bila dah aman, manusia ketika itu mula mengalihkan perhatian, mula mengalihkan kegiatan hidup di bidang ekonomi. Maknanya, bila negara dah mula aman, peperangan dah
tidak berlaku atau sangat kurang berlaku, maka umat Islam ketika itu menumbuhkan aktiviti hidup mereka di bidang ekonomi, niaga, berladang dan sebagainya. Lalu yang niaga pun dapat keuntungan besar, yang bercocok tanam pun dapat hasil yang memuaskan. Jadi masing-masing suka karena dapat rezeki yang banyak. Lalu turunlah ayat ini mengingatkan mereka, ya Muhammad, kau ajarkan umat itu. Hendaklah mereka rasa suka dan gembira kerana telah menerima berbagai kurnia dan rahmat Allah. Kalau mereka begitu, itu lebih baik daripada mereka merasa suka gembira kerana dapat harta yang banyak yang mereka kumpul. Ini biasa tuan-tuan. Bila kita dapat duit yang banyak, kita suka. Rata-rata kita suka kerana harta itu. Malahan mungkin ada yang lupa kepada rahmat Allah. Kalau orang yang tidak beriman, memanglah mereka suka semata-mata kerana harta yang mereka dapat. Tapi Allah perintah kita boleh suka bila dapat harta. Tapi yang mendorong kita suka ialah apa tadi? Kesedaran kita terhadap kurniaan dan rahmat Allah. Asal apa tuan-tuan? Kalau begitu, kita menjadi orang yang ikhlas. Hati kita ikhlas. Amalan kita lebih diterima oleh Allah, mudah diterima oleh Allah, dan kita lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 58 surah Yunus ini adalah dalil dari Quran yang mengajar kita bila kita beramal buat baik, jangan bergantung pada amalan kita. Kita mesti buat, tapi bergantunglah pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah ini lebih sempurna, lebih baik. Sebab itulah tuan-tuan, apa itu seorang sufi perempuan, Rabi'ah Adawiyah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku beribadat ini bukan kerana maukan surgamu dan bukan kerana takut nerakamu. Aku beribadat ini semata-mata aku maukan kau, maukan keridhaanmu ya Allah. Kita pun diajar begitu. Tetapi tuan-tuan, orang-orang jahat menambah-nambah doa Rabi'ah ini. Ditambah macam mana? Ya Allah, aku beribadat ini bukan maukan surgamu. Kalau aku maukan surgamu, engkau haramkan aku dari surgamu. Dan bukan kerana takut nerakamu. Kalau aku beribadat takut nerakamu, engkau masukkan aku ke dalam neraka. Ini tambah-tambahan. Rabi'ah Adawiyah seorang yang memang berilmu, dia tak akan berdoa begitu. Kenapa? Dia bergantung harap semata-mata kepada rahmat Allah. Jadi dia beribadat semata-mata maukan kurniaan dan rahmat Allah. Masalah surga dan neraka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi daripada tauhid rububiyah menimbulkanlah apa itu sifat rojaun, roji malik amla, rojaun. Tauhid uluhiyah menimbulkan rasa khauf, takut kepada Allah. Sebab itulah saya selalu terangkan, dua-dua tauhid ini mesti seimbang. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, memandang Allah itu sebagai ilahun dan memandang Allah sebagai Rabbun mesti seimbang. Tidak boleh
berat sebelah. Kalau berat sebelah, perjalanan hidup orang tersebut tidak jadi betul. Macam tadi imam. Kenapa dia bunuh anak dia? Kerana dia bergantung pada amal. Disangka anaknya itu memang ahli neraka. Tak ada harapan. Lebih baik dibunuh. Ya. Sekiranya imam itu betul tauhid rububiyahnya, tentu tidak dilakukan pembunuhan terhadap anak. Kerana apa? Dia percaya penuh bahawa semuanya itu bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, seorang kafir Quraisy yang bernama Wahsy. Wahsy ini seorang berkulit hitam. Dia menjadi hamba seorang kaya Quraisy. Dalam peperangan Uhud, Wahsy ini ditugaskan oleh tuannya. Tugas engkau dalam perang ini mesti engkau dapat membunuh bapa saudara Nabi, iaitu bapa saudara Nabi Abdul Muttalib, yang disayangi oleh Nabi, bantu Nabi. Jadi dalam perang Uhud itu memang Wahsy sentiasa awasi bapa saudara Nabi ini, dan akhirnya Wahsy dapat membunuh. Bukan saja dibunuh, tapi dadanya itu dibelah. Kalau dalam sejarah katanya hati atau jantung Abdul Muttalib ini diambil. Ya. Ada ahli sejarah kata bukan saja diambil, dia kunyah-kunyah kerana geram. Entah macam mana Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Semasa Kutub Mekah ditawan oleh tentera Nabi pada tahun 8 Hijrah, Wahsy ini masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia rasa tak ada harapan untuk masuk surga, kerana dia telah membunuh bapa saudara Nabi yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu tuan-tuan, tentulah Wahsy ini betul-betul bergantung pada amalan dia. Dia dah beramal dengan membunuh Sayyidina Hamzah, bukan Abu Talib. Bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Dia kena itu Wahsy bila dia masuk Islam, dia rasa walaupun dia Islam, dia rasa tak ada harapan. Kerana kesalahannya yang besar. Hari-hari dia menangis. Turunlah ayat. Berapa ayat? Ayat-ayat itu dibacakan oleh sahabat, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Wahsy ini terus duka cita, memikirkan dosa, sehingga mengambil masa yang lama tuan-tuan. Berapa lama tak tahu, mungkin bertahun, barulah Wahsy ini yakin bahawa rahmat Allah itu sangat luas, dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Turunnya ayat ini, wasi'at rahmati kulla syai'in. Rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Jadi bila turun ayat ini, Wahsy rasa lega. Lalu dia bertukarlah. Ya. Hatinya itu bergantung pada rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca tafsiran ayat ini, Iblis sendiri pun suka. Iblis sendiri, Iblis yang menipu Adam,
kan masih hidup. Bila dia terbaca ayat ini, dia pun suka. Wasi'at rahmati kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Jadi iblis pun ingat, oh kalau gitu aku ada harapan. Ada harapan diampunkan oleh Allah, masuk dalam surga. Karena rahmat Allah itu meliputi sesuatu. Tentu juga meliputi diriku. Tapi ayat itu disambung. Disambung oleh Allah. Saat tubuha lilladzina taqaw. Aku tetapkan rahmat aku itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat buat kebaikan. Jadi dengan sambungan ini dikatakan iblis pun duka cita balik. Maknanya karena kesalahannya dia tidak mau sujud pada Adam, tetaplah masuk dalam neraka. Tapi iblis masih mengharap, masih mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya iblis ni tuan-tuan, tauhidnya hebat. Tapi karena kesombongan dia, itu semua menyebabkan apa? Dia tidak mau sujud. Karena bila ditanya oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lima mana'ata an la tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa engkau tak mau sujud ketika aku perintah engkau sujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, ya Allah, disebabkan aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena kesombongan, takbur iblis inilah. Maka iblis dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Apa yang sifat takbur, sombong, itu ada ciri sifat iblis ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulannya kita mestilah lebih memahami tauhid uluhiyah dan rububiyah. Karena bila betul tauhid uluhiyah kita taat kepada Allah kerana takutkan Allah, bukan kerana takutkan seksanya. Bila tauhid uluhiyah kita betul, kita bergantung rahmat Allah, tidak bergantung pada amal. Jadi bila tauhid uluhiyah rububiyah ini seimbang, maka sifat takwa dan tawakal itu seimbang. Di sinilah letaknya baiknya orang-orang mukmin, di mana Rasulullah SAW bersabda, sangat ajaib keadaan seseorang mukmin, kerana apabila mereka diberi nikmat, mereka bersyukur, baik untuk mereka. Bila Allah beri keburukan, timpakan keburukan, timpakan ibtila, ujian, mereka bersabar, baik untuk mereka. Tidak ada begitu kecuali bagi orang yang benar-benar beriman. Jadi baik semua tuan-tuan. Kalau tauhid uluhiyah rububiyah ini seimbang. Kalau dapat baik, dia bersyukur. Kalau dia dapat kesusahan, dia bersabar. Jadi yang menentukan sifat syukur dan sabar ini ialah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, mesti seimbang. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, hingga akhir ayat. Demikianlah kami jadikan kamu umat Nabi Muhammad, umat yang wasatan. Wasatan ini daripada ayat ini tuan-tuan timbullah konsep wasatiyah, pertengahan. Di dalam hukum, di dalam ilmu fiqh, ya,
Jadi wasatan ini dimaknakan dengan pertengahan, sederhana. Tapi dalam tauhid, dalam ilmu tauhid, terutamanya di kalangan ulama tasawuf, wasatan itu dimaknakan dengan seimbang. Pertengahan dengan seimbang adalah berbeza. Seimbang maknanya seimbang iktikad seseorang mukmin dalam memandang uluhiyah Allah dan rububiyah Allah. Bila seimbang, maka orang mukmin tersebut perjalanan hidupnya kepada Allah jadi betul. Kerana itulah maka ulama tasawuf menggambarkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ini mesti seimbang seperti seimbangnya dua sayap burung, kiri dan kanan. Bagaimana burung itu boleh terbang dengan baik? Apabila kedua sayap seimbang, maka begitulah seorang mukmin, dia boleh berjalan kepada Allah dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya apabila kedua tauhid uluhiyah dan rububiyah itu seimbang. Kalau tidak, tadilah tak seimbang seperti imam tadi ya. Dia boleh bunuh anak kerana dia tak nampak lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak dia. Jadi saya fikir setakat inilah saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat membetulkan kesilapan itu. Kalau betul kedua tauhidnya, kalau kita tengok seorang tu jahat, kita tak segera dia ini masuk neraka. Orang yang tak betul tauhid rububiyahnya, tengok orang jahat ini masuk neraka, ini ahli neraka, ini ahli neraka. Sikit-sikit neraka. Jadi kalau betul tauhid rububiyah tidak gitu. Kenapa? Penuh harapan Allah akan melimpahkan rahmatnya. Sebab itu kadang-kadang di dalam kitab pun ada cerita dilahirkan Islam, hidup Islam, beriman, beramal baik. Tapi hujung-hujung bila nak mati, dia mati dalam kafir. Di awal hidup kafir, pertengahan hidup kafir, ujung-ujung dia Islam. Ini berlaku. Ini semuanya mengajar kita untuk menguatkan tauhid uluhiyah dan rububiyah supaya seimbang. Setakat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, waghfir lana warhamna. ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.